Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya mewakili Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ingin merafak sembah ucapan tahniah di atas pelantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat sepanjang tempoh 5 tahun dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan 11 ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, iaitu Yang Berhormat Julau, Pulai, Hulu Selangor, Merbok, Sik, Padang Terap, Permatang Pauh, Sibu, Kubang Kerian, Simpang Renggam dan Batu Pahat. Pertama sekali, Yang Berhormat Julau ada mencadangkan untuk pembentukan sebuah syarikat milik kerajaan atau JLC seperti Petronas untuk mengawal selia operasi perlombongan nadir bumi di negara ini. Sebenarnya perkara ini ada dibincangkan dan dibangkitkan di dalam libat urus draft kerangka dasar mineral negara ketiga yang diadakan antara 8 sehingga 11 Ogos 2023 dan juga pernah dibincangkan di dalam mesyuarat jawatankuasa penyelarasan pembangunan industri mineral yang saya pengerusikan dengan kehadiran Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 2 Oktober 2023. Berdasarkan maklum balas yang kami terima, cadangan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam dari segi keboleh laksanaan, khususnya dari aspek perundangan yang mengambil kira sumber mineral adalah di bawah kuasa kerajaan negeri sebagaimana yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa yang sama, beberapa negeri juga telah mengambil langkah mewujudkan anak syarikat khusus untuk menguruskan pembangunan industri mineral di negeri masing-masing. Kajian cadangan model perniagaan ataupun business model pembangunan industri NRREE di negara kita menetapkan agar pembangunan sumber ini melibatkan keseluruhan rantai nilai iaitu di huluan, pertengahan dan juga di hiliran. Bagi merealisasikan perkara ini, kami sedang mengkaji beberapa model perniagaan iaitu pertama, dipacu sepenuhnya daripada pihak industri atau swasta. Kedua, ialah melalui pelaburan kerajaan negeri dengan kerjasama pihak industri ataupun swasta. Ketiga, pelaburan kerajaan negeri dengan kerjasama syarikat berkaitan kerajaan ataupun JLC. Pelaburan keempat, pelaburan sepenuhnya daripada syarikat JLC ataupun penubuhan satu entiti baru melalui syarikat bertujuan khas ataupun special purpose vehicle. Kami percaya bahawa apa jua yang kita lakukan, kita boleh buat dengan melalui kerangka perlembagaan yang sedia ada dan pada masa yang sama kita menyedari keperluan untuk bertindak secara strategik bagi memajukan industri nadir bumi yang sangat kritikal pada waktu ini. Seterusnya, Yang Berhormat Pulai memohon kerajaan untuk mewujudkan satu dasar atau polisi yang holistik yang melibatkan kerajaan-kerajaan negeri bagi mengurus tadbir industri nadir bumi dengan lebih berkesan. Kita sedang membangunkan dasar mineral negara ketiga yang menyediakan dasar yang jelas dan komprehensif untuk menyokong dan dijadikan panduan kepada pembangunan industri mineral negara termasuk unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE. Dasar ini dirangka dengan tujuan antaranya dalam menyelesaikan isu-isu yang menyekat kemajuan industri serta menetapkan hala tuju baharu yang selari dengan perkembangan semasa. Dasar ini juga akan menyokong usaha kerajaan untuk membangunkan industri mineral ini secara menyeluruh, merangkumi keseluruhan rantaian nilai khususnya bagi NRREE yang sedang diberi perhatian ketika ini. Dan pembangunan dasar mineral negara ini dihasilkan melalui input yang diterima daripada pihak berkepentingan sama ada kerajaan persekutuan, pihak berkuasa negeri, penggiat industri, ahli akademik, badan bukan kerajaan dan organisasi masyarakat sivil. Dalam membangunkan dokumen ini, kita telah mengadakan beberapa sesi libat urus sepanjang tahun lepas dan kandungan yang dirangkumkan dalam dasar ini mengambil kira kepentingan semua pihak. Bagi tujuan kawal selia NRREE secara khusus, kementerian telah pun membangunkan prosedur operasi standard ataupun SOP perlombongan NRREE yang telah pun
diedarkan ke negeri-negeri. Ya, antara contoh Negeri Sembilan telah pun mengumumkan bahawa mereka mengguna pakai SOP yang kita hasilkan di peringkat persekutuan ini. Seterusnya saya beralih kepada soal perhutanan dan biodiversiti. Yang Berhormat Ulu Selangor memohon penjelasan kerajaan tentang soal menangani soal konflik manusia dan hidupan liar, khususnya masalah monyet yang melakukan kerosakan dan mengganggu penduduk di kawasan perumahan. Untuk makluman, NRES menerusi Perhilitan telah melaksanakan pelbagai strategi untuk menangani konflik manusia dan kera, antaranya seperti berikut: program penakaian kera yang bermasalah di kawasan yang berisiko; kedua, kajian pemandulan kera; ketiga, program pelupusan bersepadu kera bagi membasmi musuh tanaman; dan keempat, program perangkap komuniti dan kontrak khusus penangkapan kera kepada agensi swasta yang dilantik. Di Semenanjung Malaysia, pasukan khas ataupun task force dan jawatankuasa teknikal pengurusan konflik manusia hidupan liar juga telah diwujudkan bagi membincangkan penyelesaian isu konflik dan merangka pelan pelaksanaan pengurusan konflik manusia dan hidupan liar. Dan di dalam Belanjawan 2024, kita telah umumkan diwujudkan tabung konflik hidupan liar dan manusia untuk tujuan kerosakan harta benda dan tanaman bagi pekebun-pekebun kecil dan juga masyarakat orang asli. Kalau sebelum ini kita ada tabung di bawah JKM untuk sumbangan mangsa yang cedera ataupun meninggal dunia akibat konflik manusia dan hidupan liar, sekarang kita ada pula tabung khusus untuk kerugian harta benda. Seterusnya Yang Berhormat Merbok, ya. Boleh sedikit je. Terima kasih Menteri di atas jawapan tadi. Cuma saya sekadar ingin tahu, pembangunan ini juga melibatkan KPKT. Adakah pihak kementerian berhubung dengan KPKT juga untuk sesuatu pembangunan? Sebab kesan dia cukup besar kepada persekitaran yang ada di mana juga pembangunan yang ada sekarang. Terima kasih. Ya, sememangnya setiap pelan pembangunan yang diuruskan di peringkat pihak berkuasa tempatan di bawah bidang ataupun kawal selia KPKT, sememangnya kita meminta mereka untuk mengambil kira keadaan hidupan liar yang ada di sekeliling. Ya, supaya apa jua yang mereka buat, mereka haruslah mengambil kira keadaan tersebut. Seterusnya Yang Berhormat Merbok memohon komitmen. Ya. Terima kasih. Saya ingat dalam perbahasan saya juga saya menyentuh soal isu kera ataupun monyet ni, terutamanya pada tanaman dan juga rumah-rumah individu. Saya ingat kalau di Dewan Negeri Selangor saya ingat dibincangkan begitu lama, lebih daripada 10 tahun perbahasan ini dibangkitkan oleh ahli-ahli Dewan Negeri. Cuma saya ingat secara realitinya, walaupun isu ini dibawa ke peringkat majlis mesyuarat majlis tindakan daerah dan sebagainya, tidak ada penyelesaian. Hari ini disediakan perangkap-perangkap monyet pun monyet tak dapat ditangkap, dan akhirnya menyebabkan ketidaksejahteraan kepada masyarakat kampung, masuk rumah, gelodah dan sebagainya. Saya ingat belum ada jalan penyelesaian lah. Saya harapkan mungkin agensi-agensi yang diberikan otoritinya, termasuklah mungkin Perhilitan dan sebagainya, terlibat dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan daerah dan memberikan cadangan-cadangan yang praktikal untuk kita. Sama ada kalau kita nak musnahkan, mungkin ada pihak-pihak yang tidak yang akan menentang, tapi apa jalan penyelesaiannya. Terima kasih. Ya, sememangnya masalah ini menjadi semakin serius kerana memandangkan apabila dia berpunca pokoknya ialah apabila masalah habitat mereka dimusnahkan, apabila manusia semakin dekat dengan tempat-tempat mereka, maka tentu konflik ini bertambah. Dan ini secara menyeluruh, sama ada melibatkan gajah, melibatkan harimau, melibatkan kera dan sebagainya di seluruh negara. Dan dia tidak ada penyelesaian yang mudah, saya setuju. Dan kadang-kadang kita dengan izin we play catch up dengan masalah ini, yang mana peruntukan di pihak Perhilitan pun kalau apa yang mungkin cukup 5 tahun yang lepas untuk menangani isu ini, sekarang sudah tidak cukup. Bukan hanya soal harga barang naik, tetapi soal masalahnya krisis ini berlaku semakin kerap. Jadi sebab itu kita perlu ada beberapa pendekatan, ya, selain daripada kita cuba untuk memindahkan binatang ini dan sebagainya, tetapi kedua juga kita kena realiti dia ialah kena ada juga kesedaran bagaimana untuk coexist dengan izin dengan binatang-binatang ini.
Ya, contohnya tindakan yang sering dibuat seperti memberi makan kepada hidupan-hidupan liar itu sebenarnya tidak baik kerana ia sebenarnya menggalakkan mereka untuk datang dan juga kadang-kadang mengubah sikap mereka sendiri. Jadi ada setengah binatang liar misalnya mereka dah ada kes-kes tertentu yang mana mereka belajar makan makanan yang mereka disuap. Jadi mereka dah tak minat nak cari makanan di dalam hutan kerana perkara tersebut, dan itu menjadi satu masalah apabila mereka mencari bahan makanan tersebut di kawasan penempatan manusia. Jadi pendekatan ini saya setuju, dan mungkin kita akan lihat apa yang lebih menyeluruh untuk kita buat untuk kita menangani sebaik mungkin soal konflik hidupan liar dan manusia ini. Seterusnya, Yang Berhormat Merbok bercakap tentang soal menyelesaikan isu pembuangan sampah haram yang berlaku di hutan paya bakau di sepanjang Sungai Merbok di Segantang Garam. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian melalui Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK telah membuat semakan ke atas isu pembuangan sampah ini dan mendapati ia berlaku di luar hutan simpanan kekal. Jadi bukan di dalam kawasan HSK. Ia berada di bawah kawasan PBT, pihak berkuasa tempatan, yang mana penguasaan ke atas aktiviti pembuangan sampah dan yang dilakukan secara haram dan kerja-kerja pembersihan kawasan berkenaan adalah di bawah tanggungjawab PBT. Namun sekiranya ada berlaku aktiviti pembuangan sampah di dalam kawasan hutan simpanan kekal HSK, tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 83 Akta Perhutanan Negara 1984 yang mana sekiranya disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Seterusnya, Yang Berhormat Merbok dan Yang Berhormat Sik meminta kerajaan untuk mempertimbangkan bayaran setimpal kepada Kerajaan Negeri Kedah bagi pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ulu muda yang menjadi nadi kepada penggunaan air, makanan dan sumber tenaga kepada negeri-negeri Kedah dan juga negeri-negeri jiran. Tuan Yang di-Pertua, buat masa ini sememangnya tiada dasar khusus tentang soal pampasan kepada kerajaan negeri bagi mengekalkan hutan simpanan kekal ataupun HSK. Namun apa yang kita ada ialah sejak tahun 2019 hasil kerjasama kita dengan pihak PBB, kerajaan telah melahirkan dasar EFT, Ecological Fiscal Transfer ataupun insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan kepada kerajaan-kerajaan negeri yang mengambil usaha melindungi kawasan hutan tadan air dan kawasan hutan pelindungan sedia ada serta menambah kawasan-kawasan tersebut. Bagi tempoh 2019 hingga 2023, Kerajaan Negeri Kedah telah menerima peruntukan EFT yang berjumlah RM24,846,634. Penyaluran EFT pada tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Mac setelah kita menerima laporan pelaksanaan EFT pada tahun 2023. Di bawah garis panduan pelaksanaan EFT ada 6 skop perbelanjaan meliputi aktiviti projek yang boleh dilaksanakan. Pertama, pemeliharaan kawasan perlindungan ataupun dengan izin protected areas yang sedia ada dan usaha ke arah menambah kawasan perlindungan baharu. Kedua, pemeliharaan, restorasi, pengayaan bagi pengekalan kawasan perlindungan. Ketiga, penyediaan dan pengurusan kemudahan di kawasan perlindungan. Keempat, pelaksanaan operasi risikan dan penguatkuasaan bagi pengawalan sumber ekosistem, flora dan fauna. Kelima, pelaksanaan program penglibatan komuniti dan pembangunan kapasiti. Dan terakhir, pelaksanaan program bagi menggalakkan amalan pengurusan hutan secara berkekalan. Justru kita berharap kerajaan-kerajaan negeri memanfaatkan insentif kewangan EFT ini secara optimum bagi membantu mereka menguruskan kawasan hutan dan juga aktiviti konservasi yang lain. Dan untuk makluman, kalau buat masa ini kita bagi lebih banyak perkiraan terhadap kuantiti iaitu luas hutan di setiap negeri. Kita dalam proses menjelang tahun 2030, sedikit demi sedikit kita akan tambah komponen penilaian daripada aspek kualiti, iaitu usaha-usaha konservasi yang dibuat oleh kerajaan negeri yang tersebut. Jadi itu yang kita lakukan sebagai satu galakan dan insentif kepada kerajaan negeri dalam pemeliharaan hutan. Yang Berhormat Padang Terap memohon kerajaan mengambil tindakan segera bagi penyelesaian isu serangan gajah liar di daerah Padang Terap seperti meluluskan bajet bagi pembinaan sistem pagar elektrik gajah serta memberi insentif bayaran bantuan kepada pengusaha kebun yang mengalami kerugian akibat serangan gajah liar. Dan juga mempertimbangkan pembinaan santuari gajah di hutan simpan Pedu sebagai penyelesaian jangka masa panjang.
Tuan Yang di-Pertua, NRES melalui Perhilitan telah melaksanakan beberapa tindakan bagi mengatasi masalah konflik gajah di daerah Padang Terap. Pertama, melaksanakan 53 program pemantauan keliaran gajah, kawalan keselamatan dan juga operasi tembak halau bagi tahun 2023 dan 55 program bagi tempoh Januari dan Februari 2024 sahaja tahun ini untuk mencegah gajah dari memasuki kawasan perumahan penduduk setempat. Kedua, membina sistem pagar elektrik gajah mudah alih di Kampung Belantik Sik dengan jajaran 7 km sejak 14 Ogos 2022. Ketiga, menjalankan kerjasama dengan komuniti setempat untuk memantau dan menyelenggara sistem pagar elektrik secara berkala dan dipantau oleh Perhilitan daerah Sik. Keempat, memasang 2 unit kolar satelit bagi kumpulan gajah ulu muda yang telah dikenal pasti bagi memantau pergerakan kumpulan ini dan mengambil tindakan pencegahan awal sekiranya kumpulan tersebut menghampiri kawasan kampung atau pertanian. Dan kelima, menjalankan operasi tangkap pindah gajah yang melibatkan sepasang gajah dari Kampung Belantik pada tahun 2023 dan 2 ekor gajah jantan pada tahun ini, masing-masing dari Kampung Belantik dan Kampung Lekong ke Taman Negeri Royal Belum di Perak. Bermula Mac 2024, kerajaan telah memperkenalkan inisiatif bantuan kerugian harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar dengan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Ia adalah bantuan kewangan yang diberi secara one-off kepada kumpulan sasar yang mengalami kerosakan dan kemusnahan harta benda tanaman akibat serangan hidupan liar tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi target kita ialah masyarakat orang kampung ataupun masyarakat orang asli yang bersifat pekebun kecil. Kementerian menyambut baik cadangan ahli yang berhormat berhubung pembinaan santuari gajah di hutan simpan Pedu sebagai satu penyelesaian jangka masa panjang. Kalau berdasarkan saiz keluasan hutan simpan ini, ia dipercayai sesuai untuk habitat hidupan liar termasuk gajah. Namun kita perlu berbincang lanjut dengan kerajaan negeri selaku pemilik tanah. Seterusnya, Yang Berhormat Permatang Pau memohon penjelasan kerajaan berhubung punca sebenar di pencemaran di Sungai Air Merah dan Sungai Kulim yang dilihat bercanggah dengan kenyataan Exco Negeri Pulau Pinang dan apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi isu ini. Tuan Yang di-Pertua, NRES menerusi Jabatan Alam Sekitar telah melakukan penyiasatan berdasarkan maklumat awal dari stesen pemantauan kualiti air automatik upstream Sungai Kulim iaitu di dalam sempadan negeri Kedah yang menunjukkan bacaan amonial nitrogen antara 2.0 sehingga 4.0 mg per liter. Berdasarkan kepada keputusan ujian yang dijalankan, dapat disimpulkan paras peningkatan bacaan nitrogen ini adalah daripada bahagian upstream Sungai Kulim. Susulan daripada laporan berita harian pada 18 Februari 2024, JAS Pulau Pinang telah menyertai satu operasi bersepadu pada 19 Februari yang diketuai oleh bahagian kawal selia air Pejabat SUK Pulau Pinang, Exco Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi dan juga pengarah veterina Pulau Pinang. Maka siasatan yang didapati di sana ialah pertama, sememangnya ada ladang khinzir yang mana didapati sistem najis ditempatkan di dalam kolam takungan secara closed system dengan izin dan tiada sebarang pelepasan daripada kolam takungan ke alur air terdekat. Siasatan terperinci juga mendapati terdapat aliran air berwarna hitam yang mengandungi bulu ayam dan itik di alur air yang berdekatan. Seterusnya, pihak jabatan telah menemui ladang penternakan itik baka iaitu dalam 100 meter daripada alur air tersebut yang mana terdapat lebih kurang 100,000 ekor itik baka di ladang itu. Hasil pemerhatian dan tinjauan didapati pelepasan air tanpa rawatan daripada kolam takungan air sisa ladang penternakan itik tersebut ke alur air Sungai Merah. Susulan itu, kenyataan media telah dikeluarkan oleh Exco Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi Pulau Pinang dan pengarah veterina di lokasi siasatan. Tuan Yang di-Pertua, isu pencemaran yang melibatkan ternakan. Ya. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Yang di-Pertua. Jadi bila berdasarkan jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tadi, maknanya laporan yang mengatakan bahawa pencemaran itu dia berasal daripada itik.
Jadi dia bukan berasal daripada babi lah. Jadi nampak gaya di sini akan ada percanggahan antara Jabatan Alam Sekitar Pulau Pinang dan Jabatan Alam Sekitar Kedah. Itu satu. Yang kedua, saya nak tanya apa tindakan ataupun jaminan di pihak-pihak kementerian berkaitan dengan isu peternakan yang dibuat secara tidak sah di tepi-tepi sungai ini. Jadi kalau tidak ada sebarang tindakan daripada pihak kerajaan, kita takut di masa akan datang dia akan timbul lagi isu berkaitan dengan pencemaran seperti ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pak Menteri, Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya berterima kasih di atas penjelasan yang telah diberikan bahawa pencemaran itu berlaku akibat pencemaran ataupun pelepasan air ternakan unggas dan bukannya khinzir seperti yang telah dilaporkan. Dan saya juga mengambil kesempatan ini sebagai ahli parlimen daripada Pulau Pinang untuk merakamkan ucapan terima kasih kerana perkara ini seringkali menjadi polemik di masyarakat tempatan di sana tentang kenapakah kerajaan negeri tidak mengambil langkah-langkah untuk mengawal penternakan khinzir dan sebagainya. Cuma saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kementerian dan Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang telah diberikan. Saya berharap bahawa penjelasan itu adalah begitu jelas dan tidak lagi akan digunakan sebagai bahan polemik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menuduh kerajaan negeri Pulau Pinang kononnya tidak mengambil tindakan di atas penternakan khinzir yang tidak terkawal. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya, sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, apa yang kita sebut tentang punca ini ialah daripada hasil daripada lawatan yang telah dibuat oleh pihak berkuasa ke tapak. Itu yang di mana mereka telah melihat bahawa di tempat kawasan ladang khinzir itu ia tiada aliran air yang keluar, ia bersifat tertutup. Manakala di dalam aliran air yang ada di dalam sungai itu didapati ada punca daripada ladang itik yang disebut sebentar tadi. Untuk makluman, isu pencemaran ini memangnya di kawasan tepi-tepi sungai ini daripada hasil ternakan ialah satu masalah yang kita hadapi dari masa ke semasa. Tidak kira ternakan apa pun, sekiranya sisa mereka ataupun ada bahan-bahan buangan yang masuk secara terus kepada aliran air, ia akan mendatangkan masalah. Justru sebab itu di dalam Majlis Air Negara pada tahun lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menugaskan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah untuk mempengerusikan satu jawatankuasa khusus ya untuk melihat tentang soal kualiti sungai-sungai yang ada di negara kita supaya kita ada satu penyelesaian yang bersifat holistik kerana dia memangnya melibatkan banyak pihak, sama ada JPS, pihak PBT, pihak veterina, Jabatan Alam Sekitar dan lain-lain lagi. Jadi kita akan memang ada tumpuan khusus yang kita buat ekoran daripada mesyuarat majlis air tersebut. Dan isu pencemaran yang melibatkan ternakan, kalau di kes Pulau Pinang ini tertakluk kepada enactment penternakan unggas negeri Pulau Pinang 2020 dan enactment penternakan babi Pulau Pinang 2016. Maka pihak tindakan penguatkuasaan jatuh di bawah pihak berkuasa negeri. Dan seterusnya Jabatan Veterina selaku pihak yang mempunyai kuasa telah mengeluarkan notis penutupan, pemberhentian operasi dan penutupan ladang kepada ladang-ladang yang tidak memperolehi lesen yang sah untuk beroperasi. Dan secara dasarnya kita memang menyokong dan memberi kerjasama rapat kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi menangani masalah pencemaran yang berpunca daripada penternakan melalui pengawasan berterusan dengan kita melihat bacaan parameter ammonical nitrogen yang melebihi had limit, melebihi had yang ditetapkan di Sungai Kulim Pulau Pinang. Seterusnya, Yang Berhormat Sibu menjelaskan peratus sasaran menggantikan kenderaan internal combustion engine ICE dengan kenderaan EV ataupun kenderaan elektrik. Adakah kerajaan juga bercadang memberi insentif untuk menggalakkan penggunaan kenderaan yang mempunyai karbon yang lebih rendah seperti yang menggunakan enjin hybrid? NRES telah membangunkan plan pembangunan mobiliti rendah karbon ataupun low carbon mobility blueprint 2021-2030 yang bagi mengurangkan pelepasan gas rumah kaca sektor pengangkutan darat dan telah menggariskan pelbagai strategi dan juga plan tindakan. Di bawah bidang fokus B, pengurangan GHG dan penggunaan tenaga,
melalui penggunaan EV, kerajaan telah mensasarkan sebanyak 15% jualan EV berbanding total industri volume dengan izin pada tahun 2030. Namun kalau kita lihat pada bidang fokus A di bawah plan ini, pengurangan GHG dan penggunaan tenaga melalui penggunaan kenderaan cekap tenaga, impak pengurangan dilihat dapat dicapai dengan lebih berkesan. Pelbagai plan tindakan telah dirangka dan dalam proses untuk dilaksanakan bagi menggalakkan penggunaan ais cekap tenaga seperti modul eco pemanduan, mekanisme insentif berdasarkan pelepasan GHG yang lebih berkesan serta pelabelan GHG dan cekap tenaga kenderaan. Di samping itu, plan tindakan berkaitan bahan api alternatif seperti bio bahan api dan biodiesel turut diteroka di bawah bidang fokus C bagi pengurangan GHG dan penggunaan tenaga dari sektor bahan api. Misalnya di Indonesia, mereka telah pun menggunakan kandungan biodiesel, kandungan sawit di dalam biodiesel yang lebih tinggi daripada banyak negara lain sebagai salah satu usaha untuk mempopularkan penggunaan biodiesel. Seterusnya, Yang Berhormat Kubang Krian memohon kerajaan menjelaskan sasaran dan struktur dan strategi kerajaan dalam pembangunan infra menyokong penggunaan EV seperti stesen pengecas awam dan apakah langkah untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Bagi mempercepatkan penggunaan EV, merujuk kepada blueprint yang saya sebut sebentar tadi, kerajaan telah mensasarkan 10,000 unit stesen pengecas awam dengan jumlah 450 unit pengecas EV awam di sepanjang lebuh raya di hentian rehat dan rawat dan juga stesen minyak. Setakat 31 Disember 2023 telah ada 2,020 unit yang telah beroperasi. Namun tidak dinafikan peningkatan stesen pengecas EV khususnya di Pantai Timur kian meningkat dari masa ke semasa dan memerlukan perhatian lanjut. Susulan itu, ahli-ahli EV Task Force yang diterajui oleh Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa MITI sedang memudah cara pelbagai proses dan kelulusan pemasangan pengecas EV, sama ada kebenaran merancang oleh PBT, sijil keselamatan kebakaran oleh bomba, lesen pengagihan awam oleh Suruhanjaya Tenaga dan lain-lain lagi. Selain itu, EVTF turut bekerjasama dengan pihak syarikat Charge Point Operators dan syarikat pengendali konsesi lebuh raya bagi mempercepat pertambahan stesen pengecas EV awam termasuk di Pantai Timur. Dalam pada itu, bagi menjawab persoalan berkaitan pengangkutan awam yang merupakan fokus di bawah blueprint dalam bidang fokus D, pengurangan GHG dan penggunaan tenaga melalui peralihan mod pengangkutan. Pelbagai kajian sedang dilaksanakan untuk menyokong peralihan mod pengangkutan termasuk kajian-kajian untuk memahami impak dan keberkesanan perubahan mod pengangkutan terhadap persekitaran, kesesuaian dengan keperluan komuniti dan aspek ekonomi yang berkaitan. Pelbagai langkah proaktif telah dirancang dan dilaksanakan oleh pelbagai pihak seperti Prasarana sebagai agensi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan awam dalam menyokong peralihan mod pengangkutan ini. Sebagai contoh, Prasarana dan beberapa operator bas lain turut merancang dan membuat pembelian bas elektrik sebagai salah satu inisiatif mengurangkan GHG dan penggunaan tenaga dari sektor pengangkutan awam dan darat. Kementerian Pengangkutan turut menggalakkan pembelian bas baharu yang merangkumi pelbagai jenis teknologi termasuk DRT ataupun Demand Responsive Transport yang membolehkan penumpang membuat pesanan bas secara langsung dan bas kecil untuk memudahkan akses kepada kawasan-kawasan dengan jalan kecil. Ini ialah public transport on demand yang mana tidak tertakluk kepada jadual tetapi kepada permintaan pengguna, dan ini ada dibuat di peringkat pelbagai peringkat, misalnya Kumpul, satu inisiatif yang dibuat di Petaling Jaya. Seterusnya, Yang Berhormat Simpang Renggam memohon kerajaan untuk berkenaan dengan pengecas. Saya membaca laporan bagaimana dalam pelan pembangunan mobiliti rendah karbon 21-2030 memang sudah diletakkan sasaran 10,000 stesen pengecas menjelang 2025. Tapi saya baca kenyataan Menteri MITI bahawa kerajaan akan mengkaji balik kerana sekarang cuma ada 1,500 pengecas. Berdasarkan kenyataan OB Menteri, adakah kerajaan meletakkan balik sasaran 2025 dengan 10,000 stesen pengecas dan adakah ia agak-agak boleh dicapai? Terima kasih. Ya, sebagaimana saya maklum tadi, angka terkini yang kita ada pada 31 Disember ialah 2023 ialah sebanyak 2,020 unit ya. Dan sememangnya jauh daripada sasaran. Antara punca kelewatan sebagaimana ada saya sebut sebentar tadi ialah satu,
kita lihat ada kelewatan daripada sudut untuk mendapat sijil daripada pihak bomba. Ada beberapa garis panduan yang ada di pihak bomba sebelum ini agak ketat ataupun konservatif yang menyekat pemasangan pengecas di beberapa kawasan, terutamanya di tempat letak kereta bawah tanah dan sebagainya. Kedua, begitu juga kelulusan Suruhanjaya Tenaga. Dulu kena tunggu mesyuarat dahulu, baru selepas mesyuarat lembaga Suruhanjaya Tenaga barulah kelulusan diberikan ataupun permit diberikan. Maka kita telah cuba mempercepatkan beberapa perkara ini. Contohnya bomba telah melonggarkan beberapa syarat-syarat yang mereka perlukan. Kita juga berbincang dengan PBT untuk memudahkan pemasangan tersebut. Dan aspek ketiga juga di peringkat ST, misalnya ST membenarkan orang yang kompeten yang dilantik oleh syarikat-syarikat pengecas ini, mereka dah boleh sign dan itu diterima sebagai lulus. Tak perlu nak tunggu ST bermesyuarat kemudian. Jadi ini antara inisiatif yang diperbuat, tetapi saya rasa sebab itu masih banyak lagi kelewatan yang diperlukan dan kita sedang melihat beberapa langkah untuk mempercepatkan. Dan ini juga ada elemen yang dikata telur dan ayam. Sebab itu kerajaan telah mengumumkan tahun ini kita akan memulakan perolehan kenderaan EV untuk kerajaan dengan harapan bahawa ini juga akan melonjakkan permintaan untuk pengecas-pengecas yang ada. Seterusnya, Yang Berhormat Simpang Renggam memohon kerajaan menjelaskan peranan serta strategi dalam penyebarluasan, hebahan serta perkongsian pengetahuan tentang soal perubahan iklim kepada kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan juga rakyat negara ini. Tuan Yang di-Pertua, NRES melalui pelbagai medium telah melaksanakan program SEPA ataupun kesedaran awam untuk membentuk kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat tentang isu perubahan iklim di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat nasional. Antara inisiatif hebahan dan pelaksanaan yang kita buat termasuklah penglibatan dan hebahan melalui media massa, terutamanya menjelang COP28 yang mana ada lebih kurang 1028 liputan media, penganjuran seminar dalam talian ataupun webinar berkaitan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon mengenai topik pelepasan gas rumah kaca dan juga agenda kelestarian, memperkasa peranan masyarakat sivil, terutamanya pertubuhan-pertubuhan belia. Kita melibatkan mereka di dalam panel konsultasi perubahan iklim dan sesi bersama golongan belia dan termasuk Persatuan Belia Graduan Universiti yang kita buat, termasuk dengan platform Yayasan Hijau, pembangunan kapasiti dan kesedaran bersama kementerian, agensi kerajaan, kerajaan negeri, sektor swasta, badan akademik dan NGO, dan juga kerjasama dengan agensi antarabangsa seperti UNDP dan UNICEF bagi melaksanakan kaji selidik kesedaran program pembangunan kapasiti berkaitan perubahan iklim di Malaysia dan juga menyokong pelaksanaan program pemeliharaan alam sekitar dan perubahan iklim di peringkat komuniti menerusi Global Environment Facility Small Grants Program sejak tahun 2001. Sehingga Mac 2024, program ini telah membiayai sebanyak 268 projek berkaitan alam sekitar, perubahan iklim, biodiversiti dan juga kemerosotan tanah. Dan juga saya ingin memuji inisiatif yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Johor yang mana dengan kerjasama pada waktu itu NRECC, kita telah melaksanakan Asia Pacific Climate Week di Johor Bahru. Ini merupakan satu program yang dibuat menjelang COP28 dan ia telah menyaksikan kehadiran menteri-menteri dan juga ketua-ketua agensi daripada seluruh rantau Asia Pasifik ke program tersebut. Dan kita berharap kita akan ada lebih banyak lagi program seperti ini bukan hanya di Kuala Lumpur tetapi juga di peringkat-peringkat negeri. Seterusnya, Yang Berhormat Batu Pahat memohon kerajaan menjelaskan perancangan dan tindakan kita dalam menangani soal perubahan iklim seperti cuaca panas melampau yang sudah pun mula melanda negara ketika ini. Buat masa ini, Malaysia berada pada fasa akhir monsun timur laut yang dijangka berterusan sehingga penghujung Mac tahun ini. Dalam tempoh ini, litupan awan dan taburan hujan kelazimannya adalah kurang di kebanyakan tempat, terutamanya di utara Semenanjung, termasuk Perak, Pahang dan Kelantan. Ketiadaan hujan dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering berbanding biasa. Untuk makluman, cuaca panas yang dialami pada ketika ini di beberapa negeri di utara Semenanjung adalah satu fenomena berulang berlaku saban tahun pada setiap Februari sehingga Mei. Ditambah pula kita sekarang berada dalam fasa El Nino yang kuat yang sedang melanda dunia pada ketika ini, yang dijangkakan suhu maksimum harian di negara kita boleh menjadi lebih tinggi di kebanyakan tempat.
Kekuatan fenomena El Nino juga dijangka berkurangan dan menjadi neutral pada pertengahan tahun 2024. Bagi memantau keadaan ini, Met Malaysia Jabatan Meteorologi melaksanakan pertama pemantauan suhu maksimum harian bagi menentukan status cuaca panas negara di seluruh negara pada setiap hari, pelaporan bilangan hari tanpa hujan setiap hari, penyediaan maklumat dan ramalan kawalan yang berisiko untuk berlaku kebakaran hutan dan tanah gambut melalui Fire Danger Rating System FDRS yang dikemaskini setiap hari. Ini dikendalikan oleh Met Malaysia dan dijadikan rujukan oleh seluruh rantau ASEAN. Pemantauan status El Nino dan ia dikemaskini pada setiap bulan dan pengeluaran Indeks Pemantauan Kemarau SPI yang dikemaskini pada setiap bulan bagi memantau situasi kemarau berdasar Peraturan Tetap Pengendalian Bencana Kemarau Kebangsaan. Semua maklumat ini boleh diakses secara terbuka di laman sesawang dan media sosial rasmi Met Malaysia dan kita Met Malaysia turut menyampaikan taklimat cuaca di mesyuarat jawatankuasa bencana di peringkat daerah dan negeri. Pada masa yang sama, Met Malaysia sentiasa bersedia untuk melaksanakan operasi pembenihan awam dengan kerjasama NATMA dan TUDM tertakluk kepada keadaan atmosfera yang sesuai bagi memastikan kejayaannya. Kita juga telah adakan mesyuarat jawatankuasa cuaca panas dan kering kebangsaan pada awal tahun ini untuk bersetepan dengan situasi ini. Jadi terima kasih kepada yang berhormat semua yang telah turut serta dan di peringkat NRES kami ucapkan penghargaan Menteri tangga batu sikit. Ya. Baik, dalam perbahasan saya menyentuh soal penambakan pantai yang berlaku di Melaka, di Kelebang dan sebagainya lah. Jadi saya dapati bahawa Melaka akan tambah lagi 2 buah pulau buatan dan dia sebenarnya akan menjadikan kawasan nelayan dan kawasan pelabuhan Tanjung Beruas itu menjadi konflik semakin sempit dan juga hakisan yang semakin teruk di Melaka. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah ini? Sekian, terima kasih. Saya percaya isu ini akan disentuh sebab ini di bawah JPS yang berada di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air dan akan disentuh dalam sesi pengelungan tersebut. Jadi terima kasih daripada pihak NRES untuk 11 ahli parlimen yang telah turut serta dan membangkitkan isu-isu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.